Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Di dalam slide ini saya akan terangkan tentang masih lagi dalam bab pemikiran tamadun Islam, tapi saya akan sambung penerangan saya tentang sosial dan ekonomi. Okey, skop perbincangan untuk slide ini ialah sosial dan ekonomi. Untuk pemikiran sosial, terdapat 3 subtopik yang saya akan terangkan di sini, iaitu tentang wanita, mengenai kedudukan wanita dan hak-hak wanita. Yang kedua, kanak-kanak, kedudukan kanak-kanak dan hak kanak-kanak akan diterangkan. Dan yang ketiga, ibu bapa, kedudukan ibu bapa serta hak ibu bapa. Kedudukan wanita. Wanita mempunyai tempat yang amat istimewa dalam Islam. Dan Islam memandang tinggi kedudukan wanita di mana mereka dihormati dan dihargai. Malah dalam Al-Quran sendiri terdapat satu surah yang khusus ditujukan pada wanita, iaitu surah An-Nisa. Surah yang keempat dalam Al-Quran. Itu menunjukkan betapa mulia dan istimewanya wanita dalam Islam. Bahkan dalam hadis ada menyebut, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ya, rawah Muslim. Yang bermaksud dunia ini adalah suatu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita solehah. Siapakah wanita solehah itu? Imam Al-Qurtubi ada menyebut bahawa makna wanita solehah dalam hadis tersebut ialah wanita yang menggembirakan suami apabila dilihat, dan apabila diberi arahan dia taat, dan apabila ketiadaan suaminya dia memelihara kehormatan suaminya pada dirinya dan juga hartanya. Betapa mulianya kedudukan wanita. Kita lihat bagaimana kedudukan wanita ketika zaman jahiliah. Kita nak tengok bagaimana Islam telah mengangkat wanita tempat yang amat istimewa. Ketika zaman jahiliah, martabat wanita amat rendah, di mana ketika itu membunuh anak perempuan kerana malu dan bimbang disisihkan adalah dibenarkan dalam masyarakat. Kita tengok segi sejarah pun, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah membunuh anak beliau sendiri ketika mana beliau belum meluk agama Islam. Ya, dan sehingga akhir hayat beliau amat menyesali tentang perbuatannya yang membunuh anak perempuan yang hidup-hidup itu. Jadi sampai ke tahap itu. Dan wanita juga tidak boleh mewarisi harta. Bahkan dirinya sendiri boleh diwarisi oleh orang lain. Sampai ke tahap itu. Betapa rendah dan betapa tidak bernilainya wanita. Kita tengok pula di barat. Zaman dahulu di barat, wanita boleh dijual beli. Bahkan dalam Undang-Undang Inggeris sehingga 1805 membenarkan seorang suami untuk menjual isterinya sehingga dengan harga minima 6 pence. 6 pence ni kalau ikutkan 7 sen setengah. Betapa murahnya. Mengatakan 1 pence bersamaan dengan 1/100 pound sterling ataupun 1/240 pound sterling. Dan kalau dibahagikan bersamaan dengan 7.5 sen sahaja. Berarti betapa murahnya harga wanita ketika itu. Dan sebab itulah ketika zaman Rasulullah SAW, wanita telah diangkat martabatnya, telah diberi haknya. Kita tengok bagaimana antara hak yang diberi kepada wanita, hak yang diberikan oleh Islam kepada wanita ialah hak untuk mewarisi harta yang sebelumnya tidak diberikan sama sekali. Dan anak perempuan tidak lagi dibenarkan untuk dibunuh. Dan kedudukan wanita adalah sama dengan lelaki, dari segi amal ibadahnya, kualiti amal, dari segi pahala dosanya sama. Jadi dan Islam datang juga untuk memelihara kaum wanita dengan membawa panduan seperti perlunya wanita untuk menutup aurat bagi menjaga kehormatan wanita. Tapi malangnya ramai kita lihat wanita Muslim pada hari ini yang tidak menghargai
tidak mensyukuri nikmat yang Allah datangkan dalam Islam, ya, sehingga mereka mengatakan bahawa menutup aurat ini adalah suatu yang menyusahkan, membebankan, na'udzubillah, ya. Jadi ini adalah sebenarnya untuk menjaga maruah wanita, ya, daripada dinodai, diperdaya, ya, dan sebagainya. Dan kita lihat perkembangan zaman sekarang, kedudukan wanita jauh amat berbeza, ya, dengan zaman dahulu, kerana sekarang wanita mampu mendapat hak sama dengan lelaki dari sudut pendidikan, pekerjaan dan juga peluang. Jadi melihat kepada keadaan yang berbeza, ya, kedudukan wanita yang berbeza pada zaman kini yang lebih terbuka dan maju ke hadapan, apakah faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan wanita? Yang pertama, budaya dan adat desam. Ya, sebab budaya dulu dan kini sudah berubah, tak sama. Mungkin dulu kalau tengok pada masyarakat Melayu sendiri pun, ya, kaum wanita ketika itu tidak digalakkan untuk menimba ilmu ataupun untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Ya, ramai para bapa yang hanya membenarkan ataupun menyuruh, ya, wanita ataupun anak-anak perempuan duduk di rumah saja, ya. Kerana apa? Kerana bagi mereka bila wanita ini sudah berkahwin, nanti mereka juga akan tetap tinggal di rumah. Jadi lebih baik mereka di rumah saja, ya, tanpa perlu menimba ilmu pengetahuan ataupun mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebab bagi mereka, sebab ada mereka belajar tinggi atau tidak, kedudukan mereka masih lagi sama, ya, lepas berkahwin duduk di rumah. Tapi sekarang sudah berbeza, ya. Kita tengok di mana layanan ibu bapa sendiri pada anak lelaki dan perempuan juga sama. Ya, bahkan terlihat trend ataupun keadaan wanita sekarang ini lebih ramai yang lebih berjaya. Contohnya di universiti, tengok dalam banyak pendidikan khusus, pelajar wanita, ya, yang lebih menonjol daripada pelajar lelaki, ya. Okey, yang kedua disebabkan oleh kecekalan wanita yang tinggi. Ya, kerana mereka ni apabila diberi peluang mampu menggalas tugas yang berat. Walaupun tugas itu mungkin biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh kaum lelaki. Contohnya sekarang kita boleh tengok ramai dah pemandu teksi pun daripada wanita, pemandu bas sekolah pun daripada wanita, pemandu trailer pun ada, ya, dari kalangan wanita, ya. Dan terlihat di Malaysia perkembangan yang terkini, sebelum ini kita pernah ada, ya, seorang wanita yang memegang tampuk pemerintahan yang kedua tertinggi, ya, dalam negara, iaitu sebagai Timbalan Perdana Menteri, ya, Datin Seri Wan Azizah, ya. Itu menunjukkan bahawa wanita itu mampu untuk ke depan, ya. Yang ketiga, komitmen dan kesungguhan yang tinggi. Ya, mereka ni mampu untuk bersaing dengan lelaki dan mempunyai daya saing yang tinggi. Dan yang keempat, disebabkan oleh dasar-dasar kerajaan yang memberi peluang kepada wanita. Contohnya Dasar Wanita Negara yang diperkenalkan pada tahun 1989. Ya, antara objektif dasar ini adalah untuk menjamin perkongsian yang saksama antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber maklumat dan mendapat peluang dan faedah dari pembangunan. Dan yang kedua, untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan mereka, ya, dengan tujuan untuk membasmi kemiskinan, membasmi buta huruf dan sebagainya, ya. Hak kesamarataan. Dalam memperkatakan hak kesamarataan dalam Islam, terdapat banyak dalil, bukti yang menunjukkan lelaki dan wanita ini adalah sama, ya. Yang pertama, kita boleh lihat dari surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan.
Ini surah An-Nahl tentang amalan, ya, amal soleh lelaki dan wanita. Sama dari pada pandangan Allah. Dan kemudian surah Al-Imran ayat 105 yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain. Ya. Kemudian kita juga melihat maksud hadis Nabi SAW, iaitu kamu semua berasal dari Adam. Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab dengan orang bukan Arab, bagi seorang berkulit putih dengan orang berkulit hitam, melainkan ketakwaan kepada Allah sahaja yang berbeza. Ini juga menunjukkan bahawa semua manusia ini adalah sama, ya. Tak kira jantina, tak kira bangsa. Yang membezakan adalah takwa. Kemudian yang keempat adalah hadis yang menunjukkan keistimewaan kedudukan wanita sebagai seorang ibu, ya. Hadis Nabi SAW yang bermaksud, seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, siapakah yang paling berhak untuk saya dampingi? Jawab Rasulullah SAW, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Jawab baginda, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Jawab baginda, ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru dijawab oleh baginda, bapamu. Ya, ini pula yang menunjukkan bahawa wanita ditempatkan, ya, tempat yang cukup mulia sebagai seorang ibu. Bagi wanita yang berkerjaya, walaupun Islam membenarkan, ya, wanita untuk mendapat peluang yang sama dengan lelaki, di sana terdapat batas-batas, syarat-syarat yang perlu dituruti ataupun dipatuhi, ya, oleh seorang wanita. Islam tidak melarang wanita menceburkan diri dalam sebarang bidang kerjaya dengan beberapa syarat. Yang pertama, perlu mendapat keizinan wali bagi mereka yang belum berkahwin, ya. Wali di sini bermaksud bapa, abang atau adik lelaki, atau suami bagi mereka yang telah berkahwin. Jadi bagi mereka wanita yang ingin bekerja perlu mendapat izin wali atau suami. Kemudian sekiranya telah mendapat izin, wanita juga tidak boleh mengabaikan tanggungjawab utama terhadap suami dan rumah tangga. Kerana dalam apa keadaan sekalipun, wanita perlu mengutamakan rumah tangga, ya, walaupun telah mendapat kebenaran untuk bekerja, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga adab dan pergaulan ketika di luar rumah, ya, sama walaupun tempat kerja. Contohnya apabila berlaku perbincangan yang melibatkan rakan kerja lelaki, mesyuarat, ya, perlu menjaga adab, ya, ketika dalam pergaulan, supaya dapat mengelakkan daripada timbulnya fitnah, ya. Seterusnya, wanita juga perlulah melakukan pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, yang dibenarkan oleh syariat di sini maksudnya yang tidak bercanggah dengan syariat. Ya, maksudnya tidak menghalang wanita untuk menutup aurat contohnya, ataupun bukan pekerjaan yang menjatuhkan maruah wanita, contohnya na'udzubillah sebagai pelacur, ya, jar'ur dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali, tidak mengabaikan tanggungjawab ibadah kepada Allah, ya. Walaupun kita telah dibenarkan untuk bekerja, ibadah kita contohnya solat perlulah dijaga, ya. Walaupun kita sibuk menyiapkan tugasan, ketika mana masuk waktu solat, perlu kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah terlebih dahulu, baru kita boleh menyempurnakan kembali tugasan kita yang belum selesai, ya.